lagi jihad mana yang paling afdal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad yang terbunuh kenderaannya dan terpengalir darahnya. Lalu aku berkata lagi, apakah detik dan ketika yang paling afdal? Jawab Rasulullah, di pertengahan malam terakhir. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad. Dua minggu kita tak mengajar ni. Dua orang dia. Dua kali kami. Ni hati tu tak sih tinggal ngajar. Selama pelajar tak ngajar. Cuma kalau jadual orang pasal kita tunggu kadang-kadang kita nak korang ni. Ya, hadis yang seterusnya. Sebelum pada ni kita banyak baca hadis yang disebut dalam bab yang pasal yang ketiga ni. Ambo pun tak ingat mana adakah sebut belakang dah ataupun tak sebut. Hadis-hadis yang terdahulu ni. Hadis terdahulu ni banyak bercakap mengenai sifat-sifat orang mukmin. Yang jelas sekalinya Nabi sebut, iza sarratka hasanatuka, apabila kita rasa gembira boleh buat benda hasanah, anta mukmin, kata Nabi. Masa tu kita beriman. Apabila kita boleh buat jasa, Amba sebut panjang lebar dah, apabila kita boleh buat jasa kepada manusia. Jasa tu sama ada kita beri kebaikan kepada orang, baikkan kepada orang. Kita ada harta, kita tolong orang dengan harta kita. Kita ada pakak, kita guna pakak kita untuk tolong orang. Kita ada pengaruh, kita ada kuasa, kita ada. Kita buat kebaikan kepada orang. So, yang kedua, ataupun dia panggil daf'il mafasid. Sama ada jalbil manafi', kita buat benda yang bermanfaat kepada orang, ataupun kita daf'al mafasid, kita menolak, kita tolong buat kesusahan orang. Orang ada masalah, orang ada kesusahan, orang ada kepayahan, orang ada problem, orang ada semua benda yang menyebabkan orang seseorang ni jadi mafsad, keburukan berlaku pada diri dia. Kita tolong buat keburukan tu. Ini disokong oleh banyak hadis. Tidak sedikit hadis disokong oleh banyak, sehingga disebut hatta tanda-tanda iman ni, sehingga imatatul adha anit tariq. Imatatul adha anit tariq, kita tolong buat paku sepucuk ataupun jarum sepucuk ataupun syaukah harap kata. Ada benda-benda menyusahkan orang lalu lalang, kita buat yang benda tu daripada benda yang menyusahkan tu. Setelah dianggap benda tu dipanggil hasanah. Jadi kalau kita boleh buat baru ni, kita kuasa suka. Bahasa paling mudah kat kita ni nak tolong orang. Tu dia. Kita nak tolong orang, sama ada nak wari kebaikan kepada orang ataupun nak menghilangkan kesusahan daripada orang. Kalau ada buat benda ni, anta mukmin, kata Nabi, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kita ni kadang-kadang dalam masjid dah, tul bab benar dah, tu ajib benar dah, kadang-kadang tu imam benar dah, tapi tak ada sifat suka buat baik ke orang. Bahkan jadi kalau ada orang dapat kebaikan, tasuhum, dia pula sakit jiwa. Tengok orang mewah, tengok orang senang, tengok orang apa tu panggil sukses, sukses, orang berjaya, dia pula sakit jiwa. Dia tu kok. Lepas tu kalau orang susah, orang payah nak makan, payah nak buat kerja, payah berapa, dia berasa suka hati, yafrahu biha. Ni walaupun dia tak ajib benar, walaupun dia tak iman benar, ni perangai orang munafik. Ni yang ni nak kena sebut molek. Habis tu kita nak kena check diri kita. Disebut oleh hadis Nabi itulah, la yu'minu ahadukum hatta
yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada ni banyak orang kadang-kadang silap faham. Nabi sebut tidak beriman, makna iman yang sempurna, sehingga yuhibba li akhihi, dia kasih pada saudara dia ma yuhibbu, apa saja dia kasih untuk diri dia. Kalau diri dia ni nak pada mewah, maka dia kena ada kerasaan nak usul saudara dia mewah supaya dia suka. Kalau dia nak kepada seni, maka dia juga terpaksa kena ubah dalam otak dia nak supaya sahabat dia seni. Itu makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsihi. Ni nak kena itu jelas dengan baik. Allah banyak dah lah mari saat ni lu baca soalan-soalan orang atas ke WhatsApp ku macam-macam Telegram paling mana bulu sadar nak jawab ada soalan macam cakap babi tak babi macam soalan enggak. Selepas pagi tadi Ustaz ni Abdul hidup buat tapak Pak Ambo buat kerja tu lah, dia pun mengajar juga malam ni di Pulau Melaka lah Pak murid tadi. Banyak benda lah duk berayak ni. Sedap juga dia sebut kita bukan saudara tu, kita tak pandai mana tu, tapi ustaz lain tak pandai pada kita sakit. Dia kata tak pandai benar nah. Gak apa sebut lah. Apa kata anak ni ada 2-3 pak orang. Anak dia beritahu waktu tu besok khabar tu besok TV ni aling. Anak percaya kata dia aling pasal sedap dengan dia kecil. Kamu sebutlah nama ke dia nya tu 3 pak orang. Alim malih patwa 2-3 pak butir lagi. Tapi dia kata 2 kali kata anak dengar dia kecil radio. Betul lah ya, betul lah. Gimana tadi tu Ustaz Kiki Kebel hamba duduk dalam kereta. Tapi anak kata tak pandai senang. Gapo hana sebut amba sebut lah orang tu nya. Sahur lah orang tu nya. Kata mudah-mudah. Amba sebutlah 3-4 tempat. Salah kadang-kadang ialah tahu terjemuh. Kata ada hadis Nabi sebut innama akhafu alaikum al-a'immatal mudillin. Nabi kata sesungguhnya benda yang paling aku takut akan terjadi kepada kamu ni, kata Nabi, al-a'immatal mudillin. Terjemah yang betulnya al-a'immatal mudillin ni pemimpin yang menyesatkan. Tak usah besar ni terjemah al-a'immatal mudillin ni pemimpin yang sesat. Yalah itu yang sesat lah, yang sesat ku arab dhalin. Kena bubuk al-a'immatul dhalin, yang sesat dia sendiri sesat. Al-mudillin yang menyesatkan, dia menyesatkan orang lain. Katanya baca pula kata suatu kata-kata Zainali tidak ada Facebook ada salah dua nahu pun salah kata perkataan pun salah. Ali kata alimu anfusakum wa ahlikum al khaira tu asal baca lagu tu lah betulnya alimu anfusakum wa ahlikum al khaira. Kawan ni tak sefan mari baca alimu anfusukum wa ahlikum nar. Buat tu ayat Quran kata ku anfusakum wa ahlikum nar. Amang nak betul ayat kata ya ulai kali kedua baca tu juga kata dah gak semua supaya tu peti perlih ni kata seperti kamu tengok dia berdebat dengan Haji Hanafi, baca hadis yang terlalu mudah, terlalu remeh, terlalu bukan remeh, makna hadis tu terlalu orang tahu belakang. Karena marrabi qabra ini Nabi lalu 2 butir kubur tu, Nabi sebut fakana ahaduhuma, disebut depan tu annahuma yu'azzabani, dua orang tu diazab. Kadang-kadang kita orang suhu tu besar tu peti tu apa baca hadis hok yang bukan remeh, no masyhur so hadis 2-3 tempat salah malu kau orang. Disebut la'allahu an yukhaffafa lahum al-'adzabu ma lam yaybasa. Hadis tu sebut begitu. Nabi ambil batu tamar, Nabi cok dia tu sok dan ni sok dua kan. Dan Nabi sebut la'alla, mudah-mudah an yukhaffafa lahum al-'adzabu,
harap-harap diringankan kepada mereka azab dua ni. Seorang tu pakana la yastabri'u minal baul. Nabi sebut seorang tu pasal kecing tak ada bersih molek, gaduh gitu duduk tak basuh molek. Wa amal akhar pakana yamshi bin namimah. Nabi kata seorang lagi tu berkecek, bawa mulut orang panggil kecek bawa fitnah tu pun. Hadis tu masyhur sangat. Orang tahu belaka. Kita sebagai tu peti mari baca salah nah enggak. Bukan so 2 3 tempat hadis sama. Jadi hilang kepercayaan lah. Hilang percaya. Mana kecek buat tu tapi manusia ni kita kecek ambil berasa mudah pandai. Orang macam hidup DNA ni lah, babi, khinzir, apa. Tak saya besar tak amat, saya bawa dalam besar. Untuk guru dah duduk panggil. Sebut istihalah tak tahu satu, tak biasa dengan istihalah. Istihalah ni benda haram melalui suatu proses sehingga tak ada da'i dia, tak dikenali. Macam ada buat contoh kak, ani kau babi mampu dalam lada garam berapa tu lah, contoh-contoh dalam mazhab Hanafi. Orang tak biasa dengan apa, orang kapur duduk apa ni duduk, itu klianya. Allah Akbar, susah. Apa kita tel jauh sana? Jadi waktu dah sifat orang mukmin tu kalau boleh berbudi dan berbakti, orang lain boleh suka, orang lain gembira, orang lain hilang masalah. Kalau kita buat barang tu kita suka, tu cek kita ada iman. Ada iman. Tu dari segitulah. Ni banyak lagi sifat-sifat lainnya. Maknanya mukmin dengan munafik berdasar pada persepsi, case by case. Dari segi berjasa dengan orang mukmin suka buat jasa. Dan lebat dosa ni orang mukmin, Nabi sebut dalam hadis lain pula, orang mukmin ni tengok dosa ni macam-macam gunung atau bukit di atas kepala dia nak utuh lolong. Orang munafik ni dia tengok dosa macam lalak duduk di hidung tu je, lambat gerak akal terbang. Itu dia persepsi yang telah digambar kat dia Nabi kita Muhammad. Macam mana nak kita mengajar ni dari segi berbudi kepada orang mukmin, suka berbudi. Hama sebut ni bukan tak berlaku, ni berlaku. Kok kapur enggak ada benar. Kok kapur duduk berjiran dan benda yang sama dibuat. Sama-sama nak kita. Sama-sama buat padi, sama-sama perel lembu. Duduk bari sakit hati satu sama lain. Kadang-kadang tu imeng tu bila duduk pandang. Tu imeng bila lalu ni catut lembu tu bila dengan ujung sadak. Tak ada apa satu tu. Khubsun nafs. Betapa jahatnya dia punya perasaan. Betapa jahatnya perasaan. Ataupun nak menyusahkan gu, dia lepas kambing kawan tu. So kawan tu cari kambing. Waktu tani dekat padi orang pula lepas kambing makan padi, menyusupah kau tuai padi. Dia suka malah daripada muka. Ni benda-benda yang berlaku duk kapung dan memang patut kalau Nabi sebut barang ni dulu lagi kerana dia membina kehidupan kita. Cuma barang ni tak jumpa kalau kita ngaji tauhid zaman itu. Pasal zaman itu ngaji tauhid dia tak buat tubik hadis Quran. Dia tak tubik zaman itu, dia cakap sifat 20 dia tu je. Kita ngaji tauhid lah ni Nabi sebut dalam perkara tauhid. Tanda. Baik, seterusnya hadis yang seterusnya daripada Abbasah radhiyallahu taala an. Abbasah ni hadis ni hadis ni salah satu hadis yang masyhur yang dianggap pandangan kedua ataupun pandangan yang ketiga kepada ta'rif Islam, ta'rif iman yang ada. Biasa kalau sebut Islam, Nabi royak sebagaimana kita dah sarah lama kini lah. Biasa kalau Nabi apabila tak sebut iman, kita diberitahu bagaimana hadis-hadis kita sebutkan. Tapi dalam hadis Amr bin Abbasah ni ada kelainan sikit. Bukan setakat kelainan dari segi ta'rif yang diberikan oleh Nabi, tapi di dalam hadis ni ada Islam, ada afdalul Islam, ada iman, ada afdalul iman. Kawan ni tanya gapo dia iman, Nabi royak. Gapo dia Islam, Nabi pun royak. Tak pada sekat tu.
Kawan ni tanya pula, Islam mana hak paling afdal? Iman mana hak paling afdal? Dia bagian ni tidak didandat. Didandat ni apa? Tidak berulang. Dia tidak berulang. Tidak benda yang sama, benda yang berbeza. Dia tak ada orang tanya Nabi SAW belum pada ni. Dalam hadis-hadis belum pada ni tak ada orang tanya. Hanya Amr bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia kebetulan Amr ni dia masuk Islam lama. Qila rabi'a arba'atin. Katanya dia ni orang keempat masuk Islam. Apabila Nabi terima wahyu dan Nabi mula mengajar, gagal orang Mekah mengenai Nabi pakak kecil. Yaquluna sabi'. Nabi Muhammad ni bawa ajaran baru. Betul lah Amr bin Abbas ni mari. Katanya mari nak umrah lah. Moga haji dengan umrah ni kan belum pandai Muhammad ni ada dah. Orang duk kecil Nabi Muhammad ni. Dia apa? Gi nyok tu kan. Pakak la ilaha illallah wa annaka la rasulullah. Maka masuk Islam. Tak ada dengar sepatah hari pada Nabi. Dia dengar daripada orang lain yang mengenai Nabi. Kata dia ni masuk Islam awalnya lagi. Qila rabi' arba'. Orang keempat, orang keempat masuk Islam. Katanya ada satu pandang. Abu Najih nama dia. Dia nyasar daripada Bani Salim. Bani Salim ni tak silap hamba perkampungan duduk dalam Suriah ataupun sebahagian daripadanya Iraq. Jadi satu hari kata dia, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ketemu Rasulullah, katanya dia. Kita perabi ni dah. Perabi manakib ni, mana. Jadi dia temu Rasulullah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, raya akan Nabi. Aku pun nak balik lah, dia kata. Tak ada apa satu dah lah. Nak balik kapur dah lah, muka mari buka orang Mekah. Nabi kata, idza sami'ta anni qad kharajtu fattabi'. Dia kata gini, tak pernah nak balik kapur mu. Apabila mu dengar aku ni sahur dah. Tak ada lagi dah bakangnya, tak ada lagi dah susah payah. Maknanya aku ni masyhur. Tak ada lagi dah orang panggil duduk dalam keadaan nyusuk-nyusuk. Fattabi' ni memang carilah. Nabi pesan ke dia. Summa raja'a ila banihi, kata dia. Dia ni pun tak ada satu, dia pun balik. Amr bin Abbas ni dia balik pergi kapur dia. Duduk kapur dia ni. Senyak tak kata apa. Berlaku khilaf di kalangan muarrikh, ahli pentulis sejarah, sama dia ni beramal atau tidak dengan Islam. Pasal dia tak tahu. Masa dia tanya Nabi awal dan Nabi tak suruh dia semayang. Tak wajib lagi masa tu nya. Dia kita akan tanya, kita akan royak gapo dia, Nabi royak ke dia apa-apa. Dia balik duduk kapur dia juga, dia buat Nabi. Yalah yang Nabi suruh tu. Katanya dia duduk, dia mengucap la ilaha wa annaka la rasulullah, dia balik duduk kapur dia semayang pun duduk, dia puasa pun duduk, gapo duduk. Sehinggalah di akhir perang Khaybar. Khaybar ni perang besar di antara Nabi dengan Yahudi. Tahun 7 tak silap hamba, tahun 7 Hijrah. Dia mari jumpa Nabi, termasuk orang awal lagi. Awal orang keempat masuk Islam. Masuk Islam orang keempat. Dan dia nak balik, Nabi suruh balik. Cuma Nabi kata kalau membunyi khabar aku ni sahur dah. Tak ada lagi dah nyusuk-nyusuk, hang mari carilah. Jadi apa belum berlaku perang Khaybar ni, perang hak lawan Yahudi. Yahudinya kalah kan masa tu. Masa perang Khaybar Yahudi kalah. Yahudi ni yunfauna minal ard. Kena hamba Nabi tak boleh duduk di Jaziratul Arab. Tak duduk di Mekah Madinah, tak duduk. Kena hamba macam-macam lagi. Jadi benda ni tersebar pakak kecik, amu kecik, aku kecik. Siapa ke telinga dia? Dia apa? Mari jumpa Nabi di Madinah. Mari jumpa Nabi. Tahu tu lah. Pada Khaybar. Mana berapa tahun tu? Nabi 13 tahun duduk di Mekah. 7 tahun Madinah berlaku perang Khaybar. Pada 20 tahun duduk senyap, tak kata apa. Tak ada kata apa. Duduk Nabi dengar cerita bila lah Nabi ni nak tubik cerita. Ni Amr bin Abbas radhiyallahu taala anhu.
Jadi dia nya masa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, lepas pada dia mengucap tu, belum pada nak balik di kapur dia tu, dia mari temu Rasulullah sekali lagi. Atas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia, aku mari temu Rasulullah, aku pun tanya. Ini cerita dia. Soalan pertama kata dia, "Man ma'aka ala hadzal amri?" Dia aku nak tanya mula sikit, wahai Muhammad, siapa dia hok sokomu ni? Man ma'aka, siapa yang bersama-sama engkau ala hadzal amri, yang menerima benda hok mu bawa. Nak tanyalah, mana kalau lo ni kak seramai mana dah ahli. Ramai mana dah ahli 2,000 3,000. Nabi kita Muhammad jawab, hurrun wa abdun. Hurrun wa abdun. Hurrun makna dia orang merdeka, abdun ni makna dia hamba. Sini ada 2, 3, 4 pentafsir. Satu yang diterima oleh semua ulama, ai hurrun wa abdun ma'murum bimuwafaqatihi. Maknanya aku ni, hak yang akan bersama aku ni, orang merdeka ataupun hamba, yang memang dua-dua ni sama ada merdeka atau hamba, disuruh oleh Allah supaya menerima ajaran. Satu ni tafsir yang diterima umum. Dan ada riwayat yang disebut oleh Imam Muslim, Nabi jawab gitu tu kerana masa tu bersama-sama nabinya 2 orang. Seorang yang merdeka, seorang lagi yang hamba. Hak merdekanya Abu Bakar. Yang keduanya Bilal bin Rabah. Mana seorang merdeka, seorang hamba. Pada orang kata masa tu Ali masuk Islam dah. Fatimah orang isteri Nabi ni. Khadijah masuk Islam dah. Ada mana Fatimah Khadijah? Disebut oleh setengah muhaddisin, innama lam yazkur aliyan li sughrihi. Kata Nabi tidak wakil Ali pasal Ali bodoh pelajar, tak cukup umur untuk jadi ahli lagi. Orang panggil penyokong lah, tepek-tepek posta boleh lah, nak duduk atas kuasa tak kau. Li sughrihi, innama lam yazkur Ali sughrihi, wa innama lam yazkur Khadijah li sitriha anir. Dan dia tak sebut Khadijah ni kerana kawan tu tak nampak Khadijah. Hak junanya tu Amru tak pernah tengok Khadijah. Jadi dia tengoknya Abu Bakar, tengok dia Bilal bin Rabah. Lalu Nabi kata hurrun wa abdun. Seorang yang merdeka dan seorang yang jadi hamba. Allahu Akbar. Masa tu dia. Lalu kawan ni pemula bertanya, tapi habis ni ada ni. Qala qultu mal Islam. Jadi kawan ni pemula tanya, mal Islam. Islam ni gapo? Dia kata membawa ni gapo Islam. Nabi kata tibul kalam wa it'amut ta'am. Nabi kata Islam ni kecek wi molek, pahu wi makan kau dia. Tibul kalam wa it'amut ta'am. Allah panjang ni kalau kita nak sarambo kali. Tengok dia ingat masa Maulana mengajar pun kita duduk saja kita ingat sepulah. Dan banyak-banyak hamba ingatnya. Tibul kalam wa it'amut ta'am ni dia panggil izharul ihsan li afradil insan bi halawatil lisan. Kata nama ingat dulu amu ngaji 20 tahun dah, tapi ingat berapa Maulana kata izharul ihsan. Islam ni kita menzahirkan sifat ihsan li afradil insan untuk mana-mana orang sekalipun bi halawatil lisan, dengan cara kita kecek molek. Izhar boleh kita takut ada dalam ni izharul ihsan. Orang kita tak ada izharul ihsan. Dalam bahasa Arab kata if'al kama tuf'al. Membuat sebagaimana menuk kamu dibuat. Contohlah mau buat contoh. Kita dengan orang ni, kalau kita berdepan dengan orang, kita nak supaya orang layan kita dengan senyum, tanya khabar.
kita kena mula dulu jumpa orang senyum. Jangan kita sendiri jumpa orang masa rebah panut seorang senyum ke kita. Pak kalau kita duduk kedai kopi, kita nak orang tawar air ke kita. Orang kita nak orang belanja makan minum kita. Mungkin tawar air ke orang. Mu belanja lah ke orang. Mudah ya tu panggil izharul ihsan. Tu ihsan. Pak munduk lah apa masyarakat mu nak orang buat kira dengan mu. Kalau orang baik wah, orang buat makan, orang buat gotong royong, orang tu orang tak buat kira dengan mu sakit hati. Mu dahulu kan buat kira dengan orang. Anu buat jemuk kira. Gapo-gapo apalah. Gapo-gapo hak mu nak separuh orang buat kamu, mu buat dulu ke orang. Ifa'al kama tuf'al. Mu buatlah apa saja hak yang mu nak dibuat. Ni dia panggil izharul ihsan. Apa payah juga tu. Kita nak orang, jangan hormat kita nak je orang kita sendiri. Macam cerita ni. Kita rasa ke dia lah pula. Takut panjang. Ni Nabi sebut tibul kalam. Islam ni Nabi tak sebut anta syahada la ilaha illallah. Kawan tu fikir awal Nabi sebut tibul kalam. Kecek molek. Wa it'amu ta'am, makan kau ke. Oh kawan ni apa? Balik gi kapu dia nu kan. Kecek molek ke. Baru makan kau ke. Pak kita tak jadi budaya wi makan. Oh kita ni payah terlajuk nak wi makan kau ke. Dia sendiri sanggup tahu rezeki Tuhan. Ada wi kau orang. Alhamdulillah hamba duk ngaji pakai sesabit tu orang. Duk soh Malaysia mu jawab sama. Biasanya demo-demo hak singgah buat umrah, buat haji kak. Dia pandai debek Pakistan negeri miskin go tu. Apa tak belajar Malaysia. Hamba kata orang kaya hak duduk di Malaysia lah. Hak mari makan harta orang miskin Pakistan. Dari Pakistan semua ngaji, pak duduk free, ngaji free, makan free. Jadi Malaysia ni kaya, seorang kaya. KDNK dia panggil dia ni. Keluaran negara dalam kasab. Beraya banyak. Pergi duduk makan darah harta orang miskin. Sehuga pun. Dan nak sebut pak kita ni tak berlaku tasji'i. Tak berlaku desakan ataupun tidak ada satu galakkan. Tok guru kita, ustaz-ustaz kita tak pandai. Capur mungkin tok guru ni pun kedekut juga kalau kot. Tak jadi budaya pak kita ni makan kau orang. Tak jadi budaya. Padahal makan ni banyak. Pada piti ada. Nak banding orang Pakistan orang India. Orang Pakistan dia ambo kena ramah. Tu kecak ya. Besar pada ambo ni dia. Tu kecak. Ngerti pasal kapsa tua tu. Tu tengok dia mencak mu batu paling menanti kat kita pergi tengok. Ngah tu kecak pakai basikal tu seko seminggu kambing pergi ke sekolah. Hari Jumaat hari kami telinga panjang tu. Sedekah ke sekolah untuk jamu ke anak-anak murid. Tu kecak naik basikal. Pak kita pakai kereta ni. Ayah. Derma ke masjid ni seria aja. Tu pun berasa banyak benar dah. Ke masjid seria dia berasa banyak telajak dah. Nak kata gua tak hidup ni dah. Kita amut ta'am pak kita tak hidup. Ayuh telajak. Tak jadi budaya. Kena pakai itu dah. Baik, qultu mal iman. Kawan ni tanya sekali lagi pula. Gapo dia iman? Kalau ni tanya Islam, tanya iman ni gapo? Qala Nabi kata al-imanu as-sabr was-samahatu. Iman ni sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan. As-sabru was-samahatu. Sabar ni payah nak ayat aku ngaji. Amo pun tak jumpa cari. Kau Kelantan boleh lah terjemah pokok. Kau Arab as-sabru ni habsun nafsi wa ijbaruha. Kau Arab habs wa ijbar. Kau Kelantan boleh terjemah. Habsu ni
O. Ijbar makna dia tebing. Sabar ni boleh diterjemuh ke bahasa Kelantan o dia tebing. O dia tebing. O dalam menerima musibah. Ada 3 yang sabar ni. Dia ada 3, dia panggil as-salasatul jariyah. 3 huruf jar. As-sabru fit ta'ati, as-sabru anil maksiati, as-sabru alal musibati. 3. Semua tu dia pakai huruf jar belakang. As-sabru fit ta'ah, sabar dalam melakukan ta'ah. Kok Kelantan kata tebing. Kita kalau tak tebing untuk melakukan ta'ah ni memang tak akan jadi. Tebing semaya, tebing puasa, tebing buat tebing lah. As-sabru anil musibah. Tidak tak akan jadi juga. Anil maksiyah, sorry. Siapa dia tak si masuk kelab malam, siapa dia tak si makan arak, siapa dia tak si judi, siapa dia tak si curi, siapa semua barang-barang tu belagang. Tapi dia anggap menderakai Allah. Maka kita daripada melakukan perbuatan tersebut. Dan yang ketiganya alal musibah, terhadap musibah. Al musibah. Jadi Nabi sebut iman ni as-sabru, no sabar. Dia tebing. Payah juga habsun nafsi ni. Hamba tak tahu lah orang lain. Belum pada nak marah tu tak apalah. Bolehlah apa dan nak marah tak apa lupa. Habis tu Nabi sebut laisa sadiru bisurati. Innama sadiru alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukan orang nelai kata Nabi, bukan orang gagah. Orang hak ya bergocoh pandai, boxing terror, boleh nombor 1, timbuk orang situ, timbuk orang sini, suhu patut kita tak demo putus tangan. Tidak orang debet. Innama syadid, Nabi kata orang hak bisa sungguh alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, orang boleh kontrol dia punya perasaan ketika dia malu. Kalau dia malu dia boleh kontrol. Tapi itu disebut as-sabru inda sadmatil ula. Sabar-sabar ni ketika mula-mula berlaku. Sabit dalam bab ibadat ni sabar dengan puasa. Hak disebut was-saumu li wa ana ajzi. Dan disebut innama yuwaffas sabiruna, diberi ganjaran sabar kerana dia mereka sabar ni. Allah sebut puasa dengan sabar kerana dua-dua ni tak boleh nak dinilai oleh pandangan biasa. Orang mari sore, nampak puasa kali dia tu nampak letih, padahal letih ni berarti 8 tu. Alhamdulillah keluar dia tak boleh. Apa orang tu kata uduk dia kong kajuh rima kau tu menampai lah babi lah kek beri lah macam-macam kata. Senyak dia kita pun Allah sabarnya dia. Padahal bukan sabar dia takut nak lawan dia betul. Kalau dia berani nyetai balik. Sabar lagu lain. Sabar ni kita daripada melakukan benda yang kita boleh laku. Tapi disebut as-sabru inda sadmatil ula. Sabar-sabar ni ketika awal peristiwa tu bakar api misalnya, kena curi, kena gotu, kena gotu. Sekali pertama tahu berita tu, kita boleh kawal kita punya perasaan. Kita ingat benda ni ketentuan Allah. Kita tidak duk menyalah ke mana-mana pihak. Kita betul lah kita panggil sabar. Tak jangan curi ni, curi belakang-belakang. Minta ampun lah, tadi sebut kau Ustaz ni, kata bobol dalam kecik habzina ni, dalam bab hudud ni, bobol dalam kecik kat tangan. Kecik orang makan dadah curi. Pasal bagi amal 99% kecurian yang berlaku di Indonesia ni kes makan dadah. Bukan kes muka lain. Tak ada orang terpaksa curi kerana nak makan. Tak ada dah. Kerja macam-macam. Orang sendiri pun tak akan curi kerana nak makan. Ada dah berlaku piti. Dia makan ni untuk dia makan.
Orang curi kerana nak izak ya. Curi Allah. Amor ni ngoyak cerita lah. Barang kena curi ni kena curi di Pakistan RM10,000 balik sihan macam tu. Tengok RM8,000 ni curi dia mungkin. Pakistan lembek kita. Curi kereta tu 3 butir dia kena curi. Duduk di Pulau Melaka tu itik kena curi, ayam nak kambing kena curi pula. Kebun kena curi kau tu. Mari dulu balik kebun Tanah Merah. Tak tengok ni masuk demo. Curi ke apa nak tahu? Ni curi lembek dengan bata dengan selimut ambo dia tidur. Orang kata beng manusia tak ada menolak kena curi. Lembek bata ke selimut. Ada lah dapur. Untuk ngelipat tu. Wak kebun getah. Bukit jeli tu. Beli solar habis RM9,000 ya. Beli bateri lori hopsa tu berapa ribu, tengok tu solar tu RM9,000. Wah dia punya pagar elektrik tu kali habis RM10,000. Duduk 3 bulan ni curi dam tak tinggal berapa. Dia solar kita pagar elektrik tu mana bateri kan. Tak begitu. Nak bunuh diri buat nak hidup lagi. Tengok penat. Curi ni gitu. Lah ni makan dada. Tak apa Muhammad tak mau jaga 24 jam. Anak jaga tidur pandai. Sakit hati curi ni tapi tak kena sabar. Kenapa? Kerana as-sabru inda sadmatil ulan. Allahu akbar. Nah, jadi as-sabru katanya Nabi al-iman as-sabr was-samahah. Sabar ni dia tebing, dia sabarnya ada 3 peringkat dalam sebut tu. As-sabru fi ta'ah, as-sabru 'anil ma'siyah, was-sabru 'ala al-musibah. 3 huruf. Was-samahatu dia juga samahah. Iman ni sabar, dia juga samahah. Samahah ni gapo pun nak sebut pun tak faham. Orang putih mungkin boleh sebut excuse. Gapo ke Melayu pun. Maaf. Kok Kelantan kata tak apa. As-sakhawah Arab panggil. As-samahah ni kok Arabnya sakhawah. Kok Arab. Terjemuh Arab ke Arab lah. Kok Melayu amo tak tahu kok bahasa Melayu, tapi kok Kelantan amo boleh agaknya tak apa. Tak apa. Kalau ke mana nak rojak tak tahu. Tak pun. Dalam ramai orang ni di Kelantan di Malaysia ni tok peti gelar dia nya sahibus samahah. Tuan punya tak apa. Kata Kelantan. Dia tak apa belaka. Tok peti kan raja jahat kau berapa tak apa dia. Tak semaja asal lorak pasal duk menilai raja. Tak apa dia. Pak dia ni cakap babi nah, tak apa. Tak apa juga babi. Sesuai bersama. Cuma kalau kita boleh gabung as-sabru dengan as-samahah, boleh sebutnya as-sabru 'alal mafqud was-samahatu 'alal mawjud. Ni amul dah ingat tak digapo nak royak. Ya ingat ni masa mulana kita duk mengajar 20 tahun itu. As-sabru 'alal mafqud. Sabar ni terhadap benda kita tak boleh. Kita ni macam-macam kita nak dalam hidup. Nak kaya, nak pakar besar, nak mewah, nak bini comel, nak anak molek, nak anak pergi molek semua. Tapi dia tak jadi belakang kita ni. Nak kaya, bobo boleh makan. Makan nasi belau, go 3 ya, 3,5 boleh lah. Makan nasi palau go 15 ya, bila biti 2 kali. Go 15 ya, bila 2 kali. Kalau aku makan go 3,5, 4 kali makan dah ni. 3,5 baru 14 ya, lebih seriah. Palau 15 ya sekali makan. Biar ada pun panggilnya banyak yang mafqud. Nak anak jadi molek boleh anak, tapi kat umur tu 9 tahun tu kita kata so, dia kata 2. Wak bagi tak molek detal dah kepok semua.
minum air dah cacai. Apa bila? Oh ya kamu ni anak abah. Dia tepuk dah. Umur 9 tahun baru tu. Kan kita anak ni jadi saleh. Hasil dah jadi pek huduh macam kita ni. Harta pun gitu juga, bini pun begitu juga. Nak kalau boleh hak putih tinggi lampau buat ni bukan ada 3 4 5 16 condition syarat. Akhir nikah kawet kata kita aku nak kamu pemuju. Ada harga nak syarat tu syarat. Jadi tak boleh kehendak. Ni hak tak boleh kehendak dia panggil al-mafqud dalam bahasa Arab. Al-mafqud. Tak boleh kehendak al-mafqud. Jadi kita tak ada arah dah. Terima lah ni adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tu dia panggil sabr. Lawan dia oleh ni as-samahatu bil mawjud. Tuhan beri kita macam-macam. Kadang-kadang kita nak Tuhan beri kesihatan, bini comelnya harta banyak. Jadi samahah sini tak apa kita terima dengan redha. Tak ada sifat megah, tak ada sifat iftikhar. Iftikhar ni maknanya besar diri. Pasal orang ni kaya sikit je, dia akan kecek bahasa-bahasa yang tak ingat Tuhan. Dia susah ninjak kecil umur 50 baru Tuhan beri mewah sikit. Cara dia kecek tegak macam dilahirkan dalam genuk beras. Ni dipanggil tidak samahah sadiri. Macam lama malah nak buat contoh-contoh ni. Boleh tidak? As-sabru 'ala al-mafqud was-samahatu bil mawjud. Ini dua ni dipanggil iman. Mungkin pak kita ni kurang. Bagi ni kalau negara Arab tu yang beri kemewahan ke dia. Arab ni sok ada iman dah. Al-mawjud dia tu dia tak nilai. Lon ni satu lagi lah, walaupun tu usaha tak besar dalam bab membazir Johel nombor 1 Salafi. Dan nak makan lah makan mahal kaya. Ya kak kita 2 orang ya pergi. Kalau orang Melayu 2 orang pergi ni, orang Melayu 2 orang pergi ni beli ayam seekor je. Nak kira ni tetamu nak mari tu kita 2 orang beli ayam seekor je. Orang Arab 2 orang nak mari dia beli seorang 2 ekor. Makan wajib tak habis. Pasti tak makan dah tu. Tahu dah. Nak layan tetamu tu betul. Idafah tapi pergi membazir itu benda hak Tuhan marah. Ni tak ada as-samahah bil mawjud. Tak ada as-samahah bil mawjud. Nak kena balance di antara itulah. Itulah al-iman, as-sabru was-samahah. Macam-macam ada cerita-cerita dulu. Untuk guru zaman itu ajar orang suruh derma, ngajar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia kata kamu tidak akan sapa kepada marhalah ataupun makam kebaikan sehingga mu menderma, membelanja ke benda yang paling mu sayang. Kat rumah Tok Guru ni tepi masjid. Si bini ni duduk dengan lelaki dia buat kuliah subuh. Tu duduk kuliah subuh, Tok Guru ni orang ajak makan nasi ayam kapur. Cabai pak ni. Ada orang minta derma. Marilah mama. Dulu ke Tok Guru panggil mama ke bini. Tok Guru panggil bapa. Ambo ni kain selan ni ada. Bini Tok Guru pun tengok kain hak Tok Guru boleh semalam. Ngaji 40. Nama gitu kan. Ngaji 40. Tengok tak. Ambil bui. Hari Jumaat balik makan pagi tanya, duk mana kain yang kita balik semalam nak pakai Jumaat ni? Dah tabah. Dah mama dengan baba duduk ngajar pagi tadi, kena belanja, kena derma hak terbaik. Anda minta derma tadi kat kita umi hak tu. Apa bin? Bahasa bodoh, bahasa tak uti. Tu maksudnya orang wi kau kita, bukan kita wi kau dah. Mungkin
Jok ni tidak jok ni cerita benar berlaku. Walaupun dia jadikan jok. Lama untuk guru tradisional, dia lah orang paling kaya dalam kapal tu. Apa semua pun orang makan satu hal. Dah semua berbayar. Maya ajak berbayar, semaya banyak berbayar. Ngatik berbayar. Begitu kan Patu gak minta air minyak selusuh, air selusuh berbayar. Gak tahu ambil sudah duduk untuk guru tradisional. Minyak selusuh ke air tawan tempai gitu. Orang wari dah. Royak nak pakai esok kau itu mari. Dia tak ada bangun semaya berapa pun tu. Ambo duduk dapur ni jadi masa ni. Ada ambil lah air sejuk, air pahit. Bukan kita baca, kita yakin tu jadinya. Okay, percaya sama. Ini benar-benar hak yang berlaku. Itu yang jadi bunuh agama. Sedangkan Nabi sebut awalan ni belum para Nabi sebut pada antas syahadat la ilaha apabila Amr bin Abbasah dia orang awalan tanya Nabi ya kawan ni akan balik duk kapo dia. Nabi sebut tibul kala wa itmam ta'am. Nabi sebut as-sabr was samaha. Benar tu tak berlaku. Tidak. Allah. Dan akhirnya kawan ni tanya qala qultu ayul islami afdal. Kawan ni tanya lagi. Ada panjang lagi ada ni. Islam mana yang paling afdal? Nabi kata orang yang terselamat orang Islam lain min lisanihi wa yadihi. Terselamat orang Islam lain daripada mulut dan lidah dia. Kamu nak sebut sikit lah. Mulut dan lidah. Yalah kadang-kadang kita ni bekok satu hal. Ada benda yang tidak bekok, benda yang serius, tapi jadi kebudayaan tempat kita. Komen-komen yang nak diberi itu kadang-kadang dia menyakitkan hati. Menyakit. Contohlah, guru ni ada hasrat. Nak buat apa kata nak buat rumah lah contoh. Modal tak ada. Modal tak ada lah mana. Orang kita masa we komen terhadap orang nak buat rumah dalam keadaan modal tak ada, kita akan kecek secara negatif. Nak buat rumah ni bukan tak ada piti jangan. Banyak mana dah orang terbengkalai. Apa sen yang ada nak buat ni. Kawin tu nak sikit pun tak selalu sedih balik. Tidak kata tak apa buatlah. Hak setakat amo boleh batu, amo batu. Kalau tak boleh batu tenaga, amo bagi batu. Tak boleh selari, amo wish copok. Contohnya. Tapi kita tak berlaku gitu. Dah lebat lo ni. Contoh amo sebut dah lebat kajian Kelantan nak dulu. Memang kajian Kelantan ni lemah. Macam kawan ni nak rumah tak ada piti saat ni lah. Kajian Kelantan dengan segala kelemahan. Tapi hasrat nak buat dalam menjamin. Karena kajian Kelantan kepada ayat wa'anikum bainahum bima anzalallah. Dengan segala kelemahan, tahu kuasa terhak. Mari komen-komen yang daripada ustaz juga. Daripada orang-orang yang gelar profesor-profesor juga. Letak ubah macam-macam ubah. Dah lah kawan ni heret dah ada dah. Kita letak ubah pula. Mesti kondusif. Macam apa sebut. Kena kondusif dulu nak buat wuduk. Kalau tidak, logiklah otak dia nya. Apabila buat tak berjaya, orang akan kata kepada Islam. Kata kepada Islam. Bawa hari lah berbagai contoh. Bagaimana contoh yang berlaku di Sudan. Contoh yang berlaku di Pakistan. Amun nak sebut dua perkara. Tuhan sebut dalam bab hudud, supaya Tuhan sebut dalam bab sembahyang. Dia panggil khabar, penceritaan. Ayat Quran yang berbentuk penceritaan, khabar. Hudud Allah sebut nakalan minallah, as-sadiq was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma nakalan minallah. Orang curi jatuh, curi tina, kerak tangan. Sebagai kita panggil apa
privilege. Nak buat sekat kepada kejahatan yang akan berlaku. Ini Allah sebut secara khabari. Begitu juga Allah sebut bab sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni boleh mencegah fahsyat dan munkar. Supaya benda yang sama. Tak boleh nak base kepada tak berjaya. Kita kata ramai ada orang sembahyang tapi duk curi mula-mula Allah. Ramai ada orang sembahyang kadang-kadang macam-macam lah kita tersebut. Lepas tu tak tu sembahyang orang lain. Tidak. Tak berjaya menyampai kepada hasrat tu, tidaklah siapa perikat menghalang kita daripada melaksanakannya. Nak kena faham dengan baik. Begitu juga kita nak kena faham contoh-contoh yang dibuat. Sudah Muhammad lama sudah. Memang masa Ja'far Numairi dia boleh kaji dengan mereka, dengan cara dia buat orang pasal kapas kuasa. Dia nak royak dia Islam ni, dia pun pakai istihara undang-undang Islam. Masa tu ramah tu alim gi, Yusuf Qaradawi gi, habis semua tu alim dunia ni gi. Yusuf Qaradawi teriak tu berair mata, terlalu gembira kerana rakyat beri sambutan untuk menyokong pelaksanaan hudud. Tapi semasa buat pelaksanaan implementasi dia tu tak betul. Ja'far Numairi nak royak dia ni bisa apabila ada istihara yang buat hudud, dia lepas habis segala orang jahat dia dijaga ni. Dijaga ada jahat-jahat duk curi duk mengopah nama kening kerana dia buat hudud, dia lepas ke habis. Semua dimaafkan. Apa-apa ni bahasa jahat tak erti apa satu. Apa ni duk mengopah zaman tu nya. Akhir dilaksanakan hudud cara ramai-ramai, majlis foto tangis cara ramai-ramai. Tu pelaksanaan. Itu satu kehendak tu. Sepatutnya bagi pandangan komen negatif positif. Ani saliman muslimuna min lisan. Orang Islam yang sebenar ni terselamat orang lain daripada sakit hati kepada kata-kata dia dan sakit jiwa ataupun sakit tubuh daripada tangan dia. Ini nak kena payah dengan jelas. Tidak pakai rata dok lah ni. Fakultu, dan dia kawan ni tanya lagi ayyul imani afdalu. Ada tu aku qali hadza wa astaghfirullah. Ada soalan ke? Soalan banyak di telefon. Jawab hak ni lah. Ada soalan ke? Kalau beli makan tidak boleh dalam kosong, ada betul. Tak tahu ustaz mana sebut kalau seseorang tu pergi makan ni tak boleh jamak dan tak boleh kosa. Ini betul ke tidak? Soalan dia tu dan jadi amak tak tahu musafir gapo boleh jamak boleh kosa pada pandangan dia. Mungkin hanya musafir untuk wajib umrah ataupun ke ziarah orang sakit je lah, sepik sangat lah. Pas lagi ke masjid-masjid lain Nabi tak wui, Nabi kata tak boleh kejat masjid lain buat ibadat kecuali 3 tu je. Masjid Mekah, Masjid Madinah dengan Masjid Aqsa. Dia jawab pada dia tidak betul. Nabi sebut dan Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salat. Wahai beriman, apabila mu bermusafir saja atau makapami, falaysa alaikum junahun, maka tidak berdosamu an taqsuru minas salat, untuk qasar sembahyang. Ad-darbu as-safaru. Ad-darbu dalam ayat ni maknanya perjalanan, berlaku perjalanan. Tidak pernah diperinci oleh Allah SWT perjalanan untuk apa, asalkan berlaku perjalanan. Bukan kamu nak sebut sini kepada perjalanan maksiat pun boleh. Safaru maksiyah, dia pergi itu betul dong kecuri, cuma dia lebah semaya tak tinggal.
Curi pun tak tinggal juga. Dia nak qasar, maka dia boleh qasar. Dia nak jamak, dia boleh jamak. Pasal apa? Illah boleh qasar, boleh jamak telah ada, iaitu as-safar, iaitu perjalanan. Apa ni dah? Perjalanan. Mari pokok ni ke dia ya, perjalanan ni lagu mana? Tu dia nak sarap pula tu. Perjalanan ni. Dah ayat Quran, dah hadis Nabi hanya menunjukkan apabila berlaku saja perjalanan bermusafir, lalu boleh jamak dan boleh qasar. Ada soalan lagi ke? Apa yang dimaksudkan dengan ababil? Ababil. Ababil. Apa yang dimaksudkan dengan ababil? Mana so kita ni? Tayran ababil tu ke? Enggak pada ayat tu ni. Ayat tu mana dah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi farsala alaihim tayran ababil tarmihim min hijaratin nak terjemah tu ada terjemah skala kak. Tayran ababil ni burung lah, burung ababil lah terjemah. Biasanya kita tak tahu penanya ni nak jenis-jenis burung ke kita tak tahulah. Cuma apa hamba tahu kak, Tayran ababil ni dari segi nahunya dia jadi badal situ. Tayran ababil, badal ni dua perkataan yang boleh dibuat salah satu daripadanya. Ia boleh dibuat salah satu daripadanya. Satu sama lain tu menyokong di antara satu sama lain, dan boleh dibuat salah satu. Contohlah amarayak ja'al ustadu sya'ari, telah datang ustaz sya'ari. Ustaz dengan sya'ari itu dia panggil badal dengan mubdal min. Badal dengan mubdal. Salah satu tu boleh buat. Ja'al ustaz, mari dah ustaz, orang faham dah tu. Ataupun ja'a sya'ari, salah satu. Banyak ni dah. Kaedah badal mubdal ni banyak. Misalnya nama-nama kita ni, Muhammad bin Abdullah, disebut Muhammad bin Abdullah. Muhammad dengan Ibnu Abdullah tu, badal mubdal tu, ia boleh buat salah satu daripada. Huwa Muhammad bin Abdullah boleh, huwa Muhammad boleh, huwa Ibnu Abdullah pun boleh. Ini banyak orang terkeliru. Hasil pada terkeliru ni kadang-kadang silap faham juga kepada sebahagian manuskrip. Contohnya Allah bin Ubay bin Salul. Allah bin Ubay bin Salul, di situ ada prinsip badal. Cuma Ubay tu bin pada Ubay hak mula-mula tu dia tak ada alif lam. Bawah pah pada Ubay, pah daripada Ubay, sebelum daripada Salul tu dia ada alif lam. Tak mau kaedah menulis. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita dah anggap Salul ni tok kepada Abdullah bin Ubay. Biasanya lagu tu. Dah. Salul ni mu kepada Abdullah. Pasal ada alif situ. Banyaklah nak kena sarah nah waktu. Jadi farsalna alaihim tayran ababil. Tayran tu dengan ababil tu dianggap badan. Badan. Tayran ni kita faham ada burung. Patu ababil. Ababil ni dipanggil mubtada. So kalau kita nanya gapo ababil, haknya setakat amba tahu lah. Nama potek nak sebut ababil ni naun, jenis kepada burung. Jenis kepada burung. Cuma burung tu lagu mana, mari di warna. Ada kata mari daripada neraka nah. Ada tu. Tapi setakat amba tahunya tidak disebut daripada riwayat yang sah bahawa dia daripada neraka.
Cuma hak yang dipahami setakat ni lah hamba tahu sejenis burung. Ya bawa 3 batu setiap ekor. Kanan kiri mulut so. Begitu kan. Itulah abah bin. Cuma mungkin ada talik lain ataupun mungkin ada tu kita kena tengok dululah. Kalau ada orang sebut nak kena tengok hamba pun nak ujamin benda tu betul ke benda tu tak betul tak berani juga dah. Mungkin nak kena rujuk ke kitab-kitab. Tu ialah memberi jawab ni. Ada lagi soalan boleh? Tak ada. Kalau kau lihat saya